Kita intro dulu. La 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 la. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Special hari ini. Ini nama dia ad hoc interview. Interview tiba-tiba nama dia. Bersama-sama dengan ahli dengan Pesuruhjaya PAS Perak, iaitu Ketua Pembangkang. Ketua Pembangkang Perak. Yes, itu betul. Kena sebut benda tu. Sebab sekarang ini kita pembangkang. InsyaAllah beberapa lama lagi kita akan kerajaan pula. Iaitu Pak Teh Razman Zakaria. InsyaAllah seorang sangat hebat. Papa Beri pernah mengacarakan podcast Tuan Haji Razman bersama-sama dengan Cikgu Bat tak lama dahulu. Dan hari ini Pak Teh sekarang ini tengah berada dekat PJS 6 Desa Mentari Petaling Jaya. Pada malam ini Pak Teh akan bagi talk akan Ceramah. Ke mana Pak Teh? Di Padang Padang depan sana Dan insya-Allah dekat Blok 4 tempat yang sama Papa Beri bagi ceramah pada 18 bulan Jun bulan lepas. Papa Beri dah pernah pergi ceramah sini. Ya benar. Masa tu bersama-sama dengan Tan Sri Anwar Musa. Oh hebat, ramai. Ramai gila. Penuh. Ramai sangat. Memang masa tu terkejut. Boleh tanya Abang Pian kat situ macam ramai kan itu kan. Masa yang bagi ceramah tu kan ramai gila kan. Dan masa sambutan memang best lah insya-Allah. Bahkan disebutkan oleh orang-orang dekat Desa Mentari sendiri Pak Teh, ceramah yang saya bagi tu kehadirannya lagi ramai berbanding ceramah PMX dekat sini. Point betul lah. Itu betul. Alright. Dan hari ini Pak Teh akan bagi ceramah di tempat yang sama. Tapi kita bukan cerita tentang ceramah tu. Kita nak cerita tentang pertemuan Pak Teh dan juga calon M32 Seri Setia iaitu Tuan Haji Muhammad Zubir Embong yang pernah podcast dengan Papa Beri juga baru-baru ini. Pertemuan mereka dengan orang-orang kuat Perikatan Nasional ini bersama-sama dengan Ketua UMNO Cawangan sini iaitu Dato' Halim, sahabat saya. Dan juga orang-orang kuat UMNO Cawangan sini. Mantan calon sini. Mantan calon sini dulu. Dato' Halim. Ya, Dato' Halim tadi sini ya. Mantan calon sini. Nanti kita nak minta Datuk tu interframe jap. RU13 ya. Nanti kita minta Datuk interframe jap. Bagi Datuk habiskan makanan dulu. Dato' Halim yang merupakan juga sahabat saya yang juga orang kata apa seorang mantan calon di sini dan kini menyatakan kata apa komitmen dan juga azam untuk membantu jentera dan seterusnya minta orang-orang UMNO dekat kawasan ini tu mengundi Perikatan Nasional calon kita iaitu Haji Zubir. Okey, nak tanya pada Pak Teh, apa yang tadi sebenarnya dibincangkan sedikitlah dengan Dato' Halim dan juga Abang Mawi dan ramai-ramai orang UMNO tadi? Ya, kita bincangkan yang pertama sekali kita minta orang-orang UMNO sendiri supaya menyokong Perikatan Nasional dalam pilihan raya yang akan diadakan pada 12 bulan lah raya ini. Kerana yang pertama sekalinya saya inilah cara untuk menyedarkan pimpinan UMNO sendiri yang seperti mana mereka katakan telah keluar daripada landasan perjuangan UMNO dan keluar daripada perjanjian asal sebelum pilihan raya yang ke-15 itu dilaung-laungkan bahawa no Anwar, no DAP. Kemudian akhirnya mereka membentuk kerajaan bersama dengan DAP, bersama dengan Anwar, sedangkan mereka ada pilihan untuk bersama-sama dengan Perikatan Nasional berasaskan kalau kita perjuangan mereka iaitu hidup Melayu dan sebagainya. Sebab Perikatan Nasional hampir semuanya Melayu. Hampir semuanya Melayu. Tapi keputusan pimpinan Presiden mereka telah membawa UMNO kepada DAP dan UMNO yang dijanjikan bahawa no DAP dan no UMNO. Tapi itulah pasal yang itu kita tak nak ceritalah, benda dah jadi sedarah. Dah banyak sangat kita ceritakan betapa Zaid Amidi dikatakan dan telah dituduh main belakang. Itu kisahnya. Main belakang dengan Anwar main belakang. Main belakang tu secara figuratively bukan secara harfiah. Kau jangan sama aku. Aku cakap tu main belakang tu maksudnya ada perjanjian di belakang. Okey. Tapi itulah ramai yang mengatakan bahawa orang-orang UMNO ni masih lagi macam takut dengan bersatu. Bukan takutlah, macam tak suka dengan bersatu kerana itulah mereka ini tak nak bersama-sama dengan kita. Sedangkan kalau kita ikutkan orang-orang bersatu ini pun pernah ada sejarah kerjasama yang bagus dengan UMNO juga dalam Kerajaan Perikatan Nasional Muafakat Malaysia dulu. Kau ambil parti sikit, kenapa orang-orang UMNO ni tidak sepatutnya merasa resentful lagi terhadap bersatu? Yang pertama, kita kena melihat politik bukan dalam politik kepartian dan mereka ini. Kita melihat bahawa kalau kita tengok dalam perjuangan dahulu, perjuangan PMP2 ataupun Datuk Nenek kita dahulu memperjuangkan bahawa menyatukan Melayu dan meletakkan bahawa hak keistimewaan kepada orang Melayu sendiri. Di dalam keadaan sekarang ini, kita kalau orang UMNO sendiri ini tidak bersama-sama dengan bersatu, maka
perpecahan di kalangan orang Melayu ini menjadi terlalu lebar. Dan bila ada pelebaran ini, maka kita akan menyerahkan negara kita ini secara tidak langsung kepada DAP. Sebagai contohlah, kita kata sebagai contoh, kita di Serisia sini kan, kita kata tidak ada lagi orang kata rahsia, menjadi rahsia umum. Di Serisia ini 55% pengundi Melayu, kan? 45% pengundi bukan Melayu, bukan Melayu, bukan Melayu. Campur-campurlah Cina India. Campur Cina India 45%. Kalau Melayu ni pecah lah keluar 10%, 5% berarti kita dah tak ada majoriti lah. Kita tak boleh. Akhirnya akan mereka yang akan menguasai pemerintahan dalam negara kita. Sebagai contoh lah, sebagai kita kata di Pulau Pinang, sebagai contoh, sebagai penuh kita ada 40 kursi dan 40 kursi, kemudian ada kursi yang majoriti Melayu hanya ada 15. Kalau orang Melayu semua bersatu, kita tak dapat lagi untuk menang Pulau Pinang. Tidak ada hanya 15 kursi. Apatah lagi kalau orang Melayu sendiri berpecah daripada 15, kemungkinan 15 kursi tu tak dapat lagi. Maka kita tidak ada suara di dalam Dewan Undangan Negeri untuk membuat dasar, membuat pentadbiran, hingga mufti pun nanti ditentukan oleh DAP. Itu masalahnya. Jadi kira kata dalam keadaan sekarang ini, orang UMNO dan Bersatu ini tak perlu wajib kena bersama dalam keadaan ini. Alright. Okey. Bila kita cerita pasal hak orang Melayu kena bersatu sebagainya kan. Ya. Kalau Pak Tee perasanlah, diorang ni cukup suka kata benda ini 3R. You telah menyentuh tentang perkauman, you telah resis dan sebagainya. Mana boleh cerita macam ni? So Pak Tee rasakan bila orang Melayu nak cerita tentang agenda Melayu, orang Melayu nak cerita tentang perjuangan Melayu, kesatuan Melayu, hak Melayu, bahkan hak itu memang telah ditetapkan, telah dijamin oleh perlembagaan. Tengok-tengok ramai orang kata kita resis, Pak Tee. Tapi bila kaum lain minta maaf ya, memperjuangkan hak mereka, mahukan benda-benda yang mereka mahu, tiba-tiba pula itu dikatakan sebagai kesamarataan, bukan resis sebagainya. Pak Tee rasa benda itu adil ke tak adil? Memang kalau kita lihat, kalau kita bercakap soal 3R ini, maka untuk apa kita berpolitik? Kalau kita lihat banyak daripada sejarah negara-negara yang dulunya ada raja, oleh sebab mungkin tidak ada, maka tidak ada, hilang rajanya. Kan? Contoh di Indonesia sendiri pun tidak ada raja. Betul, sekarang sekarang di selatan Thailand dia buka 4 buah negeri. Kan sekarang sudah tak ada raja. Dan kita kata di negeri Arakan, India sendiri yang diperintah oleh yang ada raja, sekarang sudah tidak ada raja. Kalau kita tak bercakap soal raja, siapa yang nak mempertahankan institusi raja? Siapa yang nak mempertahankan? Mungkin hari ini kita bercakap 3R, tak bercakap 100 tahun berarti ada 50 tahun, 50 tahun datang baru kita bercakap tentang 3R. Dan masa itu menyesal tak guna? Menyesal tak guna. Sebab kita kata menyesal bagaimana terlepasnya negara kita kepada Singapura atas apa alasan sekalipun, kita nak ambil balik. Dan sekarang berlaku dalam Pulau Pinang dalam keadaan situasi politik ataupun keadaan pemilihan pemimpin yang ada, demokrasi yang ada dalam negara kita ni, hampir mustahil kita dapat Pulau Pinang. Jadi nak menyesal pun tak guna lagi. Jadi kita kata dalam keadaan kita 3R ni kampung kita lah. Bukan benda yang tabu lah. Patut kita dah cakap juga, kena cakap. Tapi of course kena ikut kerangka lah. Ikut perlembagaan tu kena ikut lah kan. Dan kita tengok sekarang, kalau kita tengok bangsa lain contohnya, DAP telah pun menyatukan bangsa yang bukan Melayu ni, dan menyatukan lebih pada 90% kan dalam pilihan raya yang lalu kan. Kita tengok daripada sini tu kita hampir 95%, dan mereka turun mengundi pun terlalu tinggi berbanding dengan orang Melayu yang telah dipecahkan itu. Jadi dalam 3R ni perlu kita bercakap dalam kerangka yang terkawal kan. Bukan boleh menimbulkan kepada ketidaktenteraman itu. Bukanlah 3R ni kita cerita macam kita nak mencetuskan huru-hara. Tapi lebihnya untuk orang kata apa, sekadar kita bercakap berkenaan dengan status quo, berkenaan dengan benda kerangka dan perlembagaan satu lah. Okey, itu 3R tuan-tuan sekalian. Jangan semua kau pakai sebab 3R. Okey. Jadi Pak Tee, ini soalan yang kedua terakhir lah sebab kita ni, ini kita ad hoc tuan-tuan. Kita tidak ada skrip. Pak Tee ni pun aku tarik macam tu je. Padahal baru sampai masalah kesian Pak Tee masalahnya. Okey, soalan kedua terakhir. Ada orang kata, kenapa PAS bersungguh-sungguh nak kata UMNO ni kena terima Bersatu atau bekerjasama dengan Bersatu, sedangkan PAS sendiri pun tak nak bekerjasama dengan Parti Amanah. Parti Amanah itu Bersatu juga merupakan serpihan daripada PAS, Bersatu serpihan daripada UMNO. Orang-orang Bersatu tarik orang UMNO, orang-orang Parti Amanah tarik orang-orang PAS. Jadi kenapa
PAS ini hipokrit dengan mana tak nak bekerjasama, tapi dengan bersatu dia paksanya UMNO nak bersama. Cuba jawab sikit. Kita macam ni lah kita kata. Kita dulu kita berada dalam Pakatan Rakyat. Dalam Pakatan Rakyat itu DAP bersama. Walaupun kita bersama DAP, kita ada kerangka perjanjian dia. Bukan macam UMNO je kita masuk kemudian sebuah keputusan. Kita agree to disagree. Bersetuju di atas perkara-perkara yang Tidak melanggar dasar. tidak bersetuju. Kan? Nah, itu yang kita duduk kerangka kita, dan apabila kita bersama dengan dia, walaupun pilihan raya yang ke-14 kita tengok memang diambang kemenangan. Kalau kita ikut itu, kalau kita bersama dengan DAP, kita bersama dengan Pakatan Rakyat pada masa itu, PAS Memang akan masuk kerajaan dalam lah. kerajaan. Memang PAS dalam kerajaan. Tetapi disebabkan DAP ni dia menyentuh dasar-dasar perjuangan PAS. Seperti untuk masuk kita menerima, jangan bercakap soal agama. Contohnya kan, memperjuangkan hak orang lain. Murtad pun kita kata, kalau kita kata ada undang-undang tidak dibenarkan murtad, maka kena ada undang-undang juga membenarkan agama lain. Orang Islam boleh keluar pada umumnya, maka PAS tak boleh terima perkara itu. Kemudian yang ada serpihan daripada PAN menerima DAP dan duduk bersama dengan DAP. Sebab itu kalau mereka keluar daripada DAP, kita tak ada masalah kan, atas kepimpinan. Tapi sekarang bila duduk dengan DAP, kita tak boleh terima DAP sebab dia dalam kancah DAP itu. Itu yang kita tak boleh terima dengan PAN yang ada sekarang. Itu pun kita tengok Parti Amanah dia ibarat macam baru Melayu DAP lah sebenarnya. Ya, itulah hakikat baru orang Melayu DAP lah. Itu Macam baru Melayu, macam kita ke DSPP kan. Dia dua ni macam DSPP dalam DAP lah. Memang dia sekarang memang kita kata macam kita kata sekarang ada kawasan-kawasan yang majoriti bukan Melayu, contohnya 7% bukan Melayu, tak boleh nak buat apa dah. Macam di Perak ni ada 19 keputi, majoritinya Cina. Kita campur semua Melayu bersatu, pangkat undi satu parti, tak boleh nak dapat lagi 19 keputi. Begitu hak mereka. Maka DAP ni, kita kata DAP ni cuba merangkau tu memecahkan Melayu untuk dapat undi Melayu dalam 10 ataupun 15%. Jadi kalau di Selangor ni mereka berjaya memecahkan dapat undi Melayu dalam 10-15% bersama-sama dengan mereka, DAP telah pun menyatukan kaum-kaum lain kan. Tapi itu tidak dianggap resist. Itulah masalahnya. Tapi itulah kisah Taufan. Inilah jawapan kenapa anda tak boleh samakan kenapa PAS tak boleh terima Parti Amanah dengan UMNO ni. Kita nak minta bersatu sebagainya kan. Okey, berbeza sama sekali. Okey Pak Teh, soalan last sebelum kita serahkan Pak Teh untuk berehat dan of course nak menjelang maghrib kan, dah bersedia untuk ceramah semua. Sekarang ni Pak Teh, kita tengok peratusan keluar orang Melayu keluar mengundi ni, peratusannya tak banyak. Lebih kurang 35% orang Melayu tidak mengundi semasa PRU yang 15 itu. Itu pun kita dapat lihat kita telah berjaya mencapai 74 kerusi macam tu lebih kurang kan. Dan tapi of course UMNO bermasalah lah, 26 je menang. Okey. Dan kalau kita campur kursi UMNO kursi kita pun campur 26 campur dengan 74 baru dalam satu kursi. Masih tak cukup untuk membentuk majoriti. Nampak tak betapa lemahnya penguasaan politik orang Melayu sekarang ini kalau ikutkan. Jadi kenapa tuan-tuan sekalian, kenapa Pak Teh, kita mungkin Pak Teh boleh serulah kepada orang Melayu, boleh pandang kamera ni, pandang betul-betul mata orang Melayu ni kan. Seru mereka kenapa mereka wajib turun mengundi untuk pilihan raya negeri untuk 36 negeri ni. Pak Teh, sila. Okey, yang pertama sekali kita mengatakan bahawa kita perlu ada, orang Melayu sini perlu ada satu kesedaran politik yang tinggi kan. Berarti kalau kita tidak turun mengundi, berarti mereka ini mengundi kepada parti lawan dan memberi kuasa kepada parti lawan. Apabila mereka memberi kuasa, berarti kalau kita tidak turun mengundi, berarti kita beri kemenangan kepada PJIC kalau tidak langsung, khususnya di kawasan-kawasan campuran. Seperti contoh di kawasan yang kita duduk sekarang ini, N32, yang orang Melayu hanya mempunyai 55%. Kalaulah kata 10% orang daripada kalangan orang Melayu tidak mengundi, kita tinggal 45% kan. 45% pula pecah lagi pada undi, berarti secara tidak langsung kita telah menyerahkan kursi ini kepada Pakatan Harapan. Jadi Pakatan Harapan ini bagaimana kita tahu dia dikuasai oleh DAP, maka agenda DAP tak perlulah kita sebutkan. Agenda DAP Kalau sebutkan terpaksa dia akan datang. Kalau sebutkan agenda DAP dia akan datang. Dia kata. Jadi hari ini kita kata parti menyerukanlah di seluruh 6 negeri ini, di seluruh 6 negeri yang mengadakan pilihan raya umum yang ke-15 di 6 negeri ini. Jadi kita minta supaya orang Melayu mempunyai kesedaran dan turun mengundi kerana melihat kepentingan kestabilan politik untuk masa depan negara kita sendiri. Berkorbanlah sedikit seperti mana mereka kaum-kaum lain
lain seluruhnya seperti mana yang dikatakan oleh yang diseru oleh figur kita yang paling popular, pahlawan, panglima kita yang popular sekarang ini, Datuk Seri Saksi. Datuk Seri Saksi mengatakan kalau mereka boleh balik daripada Australia, balik daripada Amerika, balik daripada Singapura semata-mata mengundi tanpa meminta sebarang imbuhan, tambang dan sebagainya, maka kebanyakan daripada kita orang Melayu ini berada di sekitar dalam Malaysia, maka baliklah mengundi, jangan berharap kepada balik dapat bantuan tiket dan sebagainya. Jadi ini parti menyuruh sungguh-sungguh. Berarti kalau kita tidak mengundi, berarti kita telah memberi kemenangan kepada parti lawan. Itulah harapan parti. Okey. So inilah kita ad hoc. Orang kata apa, podcast, bukan podcast. Ini interview secara ad hoc tepi jalan dengan dia, dengan Pak Tin Razman kita, insya-Allah. Jadi itulah dia kata-kata Pak Tin Razman. Saya harap anda semua dapat sematkan dalam dada, dapat sematkan dalam akal fikiran. 12 hari bulan ini tidak ada pilihan, anda turunlah mengundi, tunaikan hak dan juga tanggungjawab anda sebagai pengundi dekat negeri-negeri yang akan bertanding ini, insya-Allah. Pastikan anda mengundi calon yang bersih, calon yang stabil, yang tetap best, insya-Allah, iaitu Perikatan Nasional. Saya sebenarnya tengah menantikan, saya ada satu kata apa, hadiah istimewa untuk anda wahai para penyokong UMNO, sebab saya nak curi kejap ketua bahagian UMNO di kawasan ini Dan mantan calon N32 Siti di sini, iaitu Datuk Halim kita. Saya nak curi beliau untuk beliau berikan sepatah dua kata untuk orang kata apa, untuk khusus untuk anda akan umbi UMNO. Kejap saya cuba pergi ke Datuk jap. Okey, masih banyak Patih. Salam dulu. Okey, salam. Okey, right. Okey, selamat. Alright, kita bersama-sama kejap. Okey, saya membawa anda pergi ke Datuk Halim kejap. Oi, aku dah mengangkat semua ni. Datuk. Nah, kita nak minta kat saya baca bola lepas borak dengan apa tu Pak Tih tadi. Okey, Datuk Halim merupakan ketua UMNO di kawasan ini dan juga mantan calon N32 di sini kan. Merupakan orang yang Allahu Akbar. Orang kawasan ini tak payah diperkenalkan lagi dah. Dah well known. Jadi Datuk, sebelum kena lenyek kita. Alright. Nak minta Datuk tolong berikan sepatah, dua, tiga ataupun beratus-ratus kata untuk para akar umbi UMNO sempena PRN pada kali ini. Sila Datuk. Assalamualaikum semua kepada yang melihat di top Papa Berry dia. So, terutamanya khas kepada donsis dia, UMNO dia. Akar umbi memang sebenarnya dah menolak UMNO daripada dasarnya. Kerana UMNO sekarang ni dah hilang perjuangannya sudah hilang. So hari ini wadah orang UMNO yang ada adalah Perikatan Nasional. So mari kita sama-sama PRU 15 ni di donsis dia, undilah Perikatan Nasional. Mari bersama saya mengundi Perikatan Nasional. Okey, so Datuk tadi saya dengar insya-Allah memang beriktizam untuk membantu Perikatan Nasional. InsyaAllah saya akan bantu. Alright. Selagi sedaya upaya saya akan bantu. Malam ni jumpa ceramah umum di PJS 4. Okey, terima kasih banyak Datuk. InsyaAllah all the best. Okey, so itu saja tuan-tuan sekalian. Ini nama dia ad hoc bersama-sama dengan orang-orang kuat untuk PRN pada kali ini, Pak Tih dan juga Datuk Halim, dan of course nak curi calon dah hilang, tapi tak ada masalah nombor satu kan. Jadi tuan-tuan sekalian, insya-Allah taala untuk PRN pada kali ini buatlah pertimbangan yang baik, minta bantuan dan juga petunjuk dari Allah taala, dan paling utama sekali menangkan calon-calon Perikatan Nasional di seluruh tempat-tempat mengundi ini, terutamanya dekat N32 Sri Setia ini, insya-Allah. Bapa Berry mengundur diri, tetapi jangan risau, kita akan fight sedaya mungkin, kita akan pastikan kemenangan kepada Perikatan Nasional, walaupun tuan-tuan sekalian kerajaan ini, kerajaan pusat masih lagi di bawah Pakatan Harapan, dan Sani Hamzan pun dah kata dah kan, kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah sampai Abang Jamil mampus.